Yang ni masalah kita tuan-tuan. Kita tak sangka baik pada orang. Cuba kita sangka baik pada orang. Kenapa dia senyum kat aku? Dia nak ngorak aku ke? Itu sangka buruk. Tak ada dia nak ngorak. Dia nak bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan kita menyambung salam itu tuan-tuan, kita dah menyambung silaturahim. Pertemuan kita dirahmati oleh Allah. Perpisahan kita selepas ini juga diberkati oleh Allah. Masya Allah. Bukankah orang yang bersalam tu malaikat datang? Yang kedua, Nabi kata, ziarahilah orang yang tidak pernah menziarahi kamu. Dia jiran kita, tak pernah ziarah kita. Cubalah kita jadi orang yang ziarah dia, orang yang mula-mula ziarah dia, dan orang yang paling akhir menziarahi dia. Yang paling akhir balik, katakan dia ada kematian. Dia ada kematian, kita orang yang pertama sampai. Dia ada kenduri kahwin, kita orang yang pertama sampai, dan kita orang yang paling akhir balik. Masya Allah. Tenang hati dia tuan-tuan. Kita dengar kematian suami dia, kita ziarah dia. Sabarlah non, sabarlah non, Allah sayang pada suami kamu. Yelah Kak Aha, saya tak sangka suami saya. Sabar, ingat Kak Ha pun pernah kematian suami. Macam mana yang kamu rasa, macam itulah Kak pernah rasa. Sabarlah. Tuan-tuan jangan menangis sama-sama dengan dia. Nanti dia tak repot. Sabarlah. Semalam Kak Ha jumpa suami kamu, patutlah dia senyum kat Kak Ha. Rupanya dia pun terbiat. Ya, lagilah menangis orang tu. Kena bagi semangat pada dia. Sabar. Tuan-tuan ambil kan, tuan-tuan uruskan, tuan-tuan urus sana kelam kabut sini tuan-tuan. Bila uruskan dia rasa tenang. Kamu jangan masak non, biar aku yang masak. Kamu rehat-rehat. Panggilkan saudara kamu, uruskan baca Yasin sudah. Yang lain-lain serah pada Kak Non dengan Abang Din. Abang Din akan buat benda ni. Baru dia rasa tenang. Ini dah suaminya mati, tanya macam-macam. Mangkuk mana mangkuk? Jak mana jak air? Semua tanya dia. Dia dah lah urusin suami dia mati, kita pula tanya berasnya mana? Orang mati kamu sibuk nak makan. Nombor 3 tuan-tuan, memberi pada orang yang tak pernah beri. Dia tak pernah beri pada kita. Tak pernah nak hadiah ke hari jadi, tak pernah hadiah, hari raya tak pernah hadiah, apa benda pun tak pernah ingat pada kita. Bawa balik buah durian makan, baunya sampai ke bilik tidur kita. Ya Allah abang, bau kuatnya buah durian ni. Dia tak ada bagi pada kita ke bubur durian ke apa ke? Suami tanya, tak adalah bang, kita dapat bau je bang. Sian dekat jiran. Tak apa, besok kita beli 1 lori tau. Kan itu namanya balas dendam. Sebab tu tuan-tuan, Rasulullah suruh kita buatkan kuahnya banyak. Kalau masak kari, banyakkan kuah gulainya. Kalau masakkan bubur, banyakkan kuahnya. Sebab apa? Bagi orang sebelah menyebelah. Dia buatkan kita bubur durian. Dia bagi dekat kita 1 mangkuk bubur. 1 mangkuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada rezeki untuk awak sikit. Suami saya balik ke Johor. Ada dusun dia dah berbuah, wali buah durian. Ada rezeki untuk awak. Terima kasih. Baunya pun selera sangat Kak Nak. Terima kasih Kak Nak. Letak atas meja. Panggil suami abang. Kak Nak sedekahkan kita bubur. Suami pun ambil camca sudu. Mana duriannya mana? Mana buahnya? Apa punya kedekut bagi kuah saja. Ya Allah, kamulah jahat. Dia bagi kuah saja, kamu ambil roti, kamu makan. Apa masalah? Apa masalahnya? Ambil roti, sapu atas roti. Bismillahirrahmanirrahim. Apa masalah? Dia bagi dekat kita gulai udang, kari udang, gulai udang. Seekor je. Cari. Seekor aja Siti, ya Allah. Dia dah cari santan, dia dah masak kari, dia dah masak semua. Kamu ambil udang dalam peti ais kamu campur saja, hangatkan balik atas api. Dah jadi kari udang, tak payah cari santan.
Tak payah nak buat kari, tak payah nak turun pergi kedai. Karinya dah ada, kamu tuangkan di dalam periuk, panaskan api, masukkan udang seberapa ekor yang kamu suka. Tak. Apa yang jadi masalah pada kita? Tapi kalau hati kita kotor, seekor. Terus ambil telefon jiran sebelah sana. Nak, Kak PA bagi seekor tau. Udahlah kecil gitu dia. Kenapa hati kotor? Jangan tuan-tuan, jangan. Alhamdulillah. Bila kita jadi macam itu, insya-Allah, ya, insya-Allah hati kita tenang. Masalahnya kita tak tenang sebab kita hati kotor. Bagaimana nak bersihkan hati? Masya Allah, nak bersihkan hati banyak sangat tuan-tuan. Wudu. Kekuatan nombor satu hati datangnya daripada wudu. Wudu lah. Sebab orang yang berwudu ini, dia bersihkan muka. Apa yang ada di muka? Mata, hidung, mulut, bersih tuan-tuan. Sebab itu orang yang sentiasa berwudu, mata dia akan melihat mata yang baik-baik, tempat yang baik-baik. Dia takkan jadi mata lalat, dia akan jadi mata lebah. Mata lebah ialah turun cari pokok bunga yang cantik-cantik, yang wangi-wangi, dia balik ke sarangnya dan dia buat madu lebah. Daripada madu lebah itulah menghasilkan ubat yang sangat mustajab, namanya mata lebah. Sebab tu kita kena ambil wuduk selalu supaya mata kita memandang kebaikan, mata kita tidak memandang aib orang. Kenapa kita selalu memandang aib orang? Sebab mata kita mata lalat. Dia cari salah orang, cari salah orang, cari salah orang, cari salah orang. Baik orang tak nampak, salah orang je nampak. Itu nama dia mata lalat. Lalat hanya cari benda kotor. Bila kita ambil wuduk selalu, mulut kita baik. Mulut kita baik, kita akan bercakap perkataan qaulun ma'ruf. Qaulun ma'ruf, kita tak akan maki orang. Perkataan yang kita sebut ialah perkataan yang baik-baik. Dia tak akan sebut perkataan yang saya kata tadi di masjid Rabita. Hatinya baik. Kalau isterinya buat salah, dia akan panjang hati dia, dia akan maafkan isterinya. Kalau suami dia buat salah, dia panjang hatinya, dia maafkan suami dia. Sebab tu kalau orang buat salah, sabar. Ni simpan dalam hati. Kazama ghaizan. Kazim, nama saya ni Kazim, orang yang menahan marah di dalam hati. Sebab tu saya tak pernah marah. Relax je saya senyum saja. Apa nak marah? Kapal terbang lambat, senyum saja. Relax lah, nak buat macam mana? Saya pergi ke Mesir, naik kapal terbang daripada KLIA Kuala Lumpur pergi ke Mesir, singgah transit di Bangkok. Lama tuan-tuan, sepatutnya 2-3 jam je, sampai jadi 8 jam, naik jadi 16 jam. Akhirnya naik bas, duduk di hotel, lepak kat hotel. Saya tanya dekat pegawai Thailand tu, kenapa lama sangat duduknya, transportnya lama gila, saya kata ni. Dia kata pilot yang bawa kapal terbang itu kena serangan jantung. Kawan saya satu flight dengan saya marah, aku saman airline ni, dah lambat berapa jam kita ni. Saya kata nak saman buat apa, dah dia sakit jantung. Pilot yang baru duduk tunggu tak sampai lagi. Yelah, apa hal jadi macam ni, kita susah tau, kata dia. Sabar, buatnya pilot tu sakit jantung sedang bawa kapal terbang. Macam duduk kat langit, siapa boleh buat? Kalau pilot tu tengah sakit, tengah bawa kapal terbang, kau pilot pun susah apa ni, yuk, kata dia. Tak terhempas kita ke bawah. Sekarang dah landing, dah cantik semua dah, elok nak turun, baru sakit jantung. Bukankah Allah sayang pada kita? Sabarlah, relax lah bro. Sebab tu jangan menahan marah dalam hati. Tolong bersihkan hati, ada hikmahnya. Tapi manusia tetap nak pandang jahat. Sebab tu sakit jantung cepat. Sebab tu jiwa dia stres. Sebab apa stres? Sebab semua orang dia anggap jahat. Kucing pun dia benci. Kucing dia makan nasi, kucing duduk di bawah, kucing tengok dia. Dia tak jadi suap. Apa tengok?
Astaghfirullahalazim. Jahat betul. Dia marah kucing. Apa tengok-tengok? Orang nak makan pun tak selesa. Dia sepak pun ni. Terguling kucing. Tapi kucing ni sabar. Dia tak simpan dalam hati tu. Dia datang balik tuan-tuan. Apa salahnya ambil pinggan, tepuk nak makan makan macam bismillah tau, nampak. Apa salah? Jangan tuan-tuan berkongsi pinggan sudahlah. Ambil dia letak atas meja, mari kita kongsi mah. Itu dah melampau. Kita nak marah buat apa dekat kucing? Kalau dia pandai masak, dia tak minta kat kita tau. Kalau dia ada duit, dia tak minta kita. Dia pergi kedai, mi kari satu, nampak lah. Tapi dia mengharapkan kita. Sebab tu jangan bencilah pada orang yang minta sedekah. Jangan benci orang yang pada minta derma. Pagi-pagi orang datang ketuk pintu kita, Assalamualaikum, kami datang nak kutip derma. Alhamdulillah, pagi-pagi aku dah dapat pahala. Alhamdulillah. Ambil duit, kasih. Dah selesai masalah. Apa nak semak-semak, apa nak kata-kata. Aku nak baca paper pun tak senang pagi-pagi minggu ni. Adalah Assalamualaikum lah, minta sedekah lah. Kita dia. Saya dulu buat sekolah, orang tolong kutip derma untuk sekolah saya dulu. Satu perempuan daripada Seremban telefon, Assalamualaikum, nak tanya, ini Ustaz Kazim ke? Ya, saya pakcik. Makcik nak tanya ni, Ustaz sekarang buat kutipan untuk masjid sekolah Ustaz ke? Ya makcik. Makcik nak confirmkan betul-betul. Sebab ada orang datang sama makcik ni minta sedekah derma ni. Makcik nak confirm lah kan, takut sekarang ni orang menipu Ustaz. Ya makcik. Betul lah tu makcik. Kalau nombornya betul lah tu, kalau kebenaran pada majlis agama tu betul lah makcik. Ya. Tak boleh kira sekarang Ustaz tu dah dapat penjelasan dari Ustaz. Senang sangat Ustaz. Makcik nak wakafkan. Ustaz taklah banyak, RM2 aja. Tuan-tuan tahu tak, telefon dia pun ada dekat RM5 tau. Tapi adakah kita nak pandang jahat pada dia? Adakah kita nak ngutuk dia? Tidak. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkati sumbangan makcik. Jangan kita kutuk, dah itu mampu dia. Top up dia RM5, wakafnya RM2. Itu kemampuan dia. Apa nak cakap lagi tuan-tuan? Sebab tu bila kita sebut tentang baik hati ni tuan-tuan, yang terakhirnya, masa dah pukul berapa masa tamat ni? Dia orang beritahu saya 3.45 3.45 masa dah tamat. Yang terakhirnya tuan-tuan, mudah-mudahan Allah pelihara hati kita. Saya minta tuan-tuan kena banyak berdoa supaya istiqamah dalam hati. Kerana bukan senang nak jadi orang baik, tuan-tuan tahu. Nak jadi orang baik, gangguan akan datang siang malam pagi petang. Tuan-tuan ingat senang nak datang belajar ni. Satu hari duduk di sini, satu hari duduk tengok, tak apalah, dewan cantik, aircon semua cantik. Bayangkan tuan-tuan, hati kita ni tuan-tuan akan terus digoda. Jiwa kita ni akan terus digoda. Sebab Allah Ta'ala kata dah, syaitan ini musuh kita yang paling nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Yang paling nyata. Dan ingat tuan-tuan, musuh inilah yang akan menjadikan hati tuan-tuan ni tidak redha. Musuh inilah yang akan membencikan pada diri tuan-tuan ni segala benda yang baik, dan menjadikan tuan-tuan suka pada benda jahat. Sebab tu hati kena bersih. Saya kata tadi, dengan wuduk. Hati kena bersih dengan bacaan Quran. Hati kena bersih dengan zikir. Alhamdulillah tuan-tuan, tuan-tuan duduk di sini program selawat zikir. Duduk saja-saja tadi ni. Ya, alhamdulillah zikir tadi. Ustaz apa tadi ni dia bagi album dia dekat saya. Saya duduk dengar orang kereta ni. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada lagi dalam apa-apa pun dalam hati aku melainkan Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada benda lain dalam hati ni melainkan untuk Allah saja. Kahwin kerana Allah, jaga anak kerana Allah, main datang belajar kerana Allah, semayang kerana Allah, semuanya kerana Allah. Itu maksud tadi.
Ini nombor satu, tuan-tuan.